Teras tadi sekularisme, beranak macam-macam. Jadilah golongan yang melihat dan menilai semuanya pada kacamata kebendaan. Ketika ini tuan-puan sekalian, benar-benar kita akan kehilangan umur, kehilangan masa. Berapa ramai orang yang bersusah payah mencari dan mendapatkan harta benda. Oi, lelah tuan-puan. Kalau kita punya impian kebendaan dan keduniaan terlalu tinggi, ini sangat memenatkan. 50 tahun masih struggle lagi, struggle. Dia kalau struggle seimbang tak ada masalah. Ya, kalau betul perancangan dia. Tapi kan ya Allah ya Tuhan, umur 55 tahun, 60 tahun masih asyik bagi kad dekat orang. Ya, this is my card. My card. Nak beritahu masih lagi cuba ni nak melebarkan bisnes. Rata dunia ni sampai. Rata. Eropah sampai, Asia Barat sampai. Yang tak sampai kat mana? Masjid depan rumah. Yang tak sampai kat mana? Dekat program-program ziarah orang sakit sebelah rumah je. Ya, tolong uruskan jenazah depan rumah. Yang tu tak ada kesempatan. Kesempatannya apa? Jauh-jauh struggle untuk apa? Sebab impian-impian keduniaan dan kebendaan terlalu besar. Muslimat, muslimin, benda ni kita kena awas ya. Kena awasi, cakap kat diri sendiri. Nafsu ni dia pun ikut peringkat juga. Dia pun ada tadarruj, ada peringkat-peringkat dia. Sebab tu kita tak tahu ya siapa diri kita yang sebenar, sebesar mana nafsu kita sebelum kita diuji. Kalau memang tak ada apa, memang tak ada duit, tak ada benda, tak boleh lagi nak declare yang kita ni baik-baik sangat. Tapi kalau dah diuji ya tuan-puan, dengan harta benda, dengan ialah kebendaan, tapi Masya Allah tetap menjadi orang yang seimbang dalam urusan tadi. Tahu mana urusan dunia, banyak mana urusan akhirat sebesar mana. Maka ini barulah orang yang benar-benar teruji. Jadi ini nak mengingatkan kita dan generasi yang muda, ingat di hadapan tu banyak cabaran. Cabaran apa? Ada racun yang akan masuk dalam pemikiran kita. Racun ini adalah ideologi yang menyalahi ajaran-ajaran Islam, konsep dan prinsip yang dibawa oleh Islam. Kesian kita tuan-puan kalau anak-anak kita, keturunan kita kelak akan menjadi pendokong-pendokong ideologi tersebut, padahal ideologi itu bercanggah dengan ajaran Islam. Sebab tu kena ambil tahu urusan-urusan yang seperti ini. Sebab tengok ya kata-kata Syekh Hasan Al-Banna. Dia kata apa? Al-hayatu aqidatun wa jihadun. Kehidupan ini adalah akidah, keyakinan. Apa yang ada kat dalam. Semua orang sedang hidup dengan apa yang ada kat dalam. Al-hayatu aqidatun. Hidup itu adalah keyakinan, wajihadun, dan perjuangan terhadap keyakinan tadi. Orang yang yakin bahawa dia akan dinilai dengan hebat, dia akan dilayan dengan hebat sekiranya dia menunjuk dan mempamerkan dari sudut kemewahan harta bendanya, pasti dia akan berjuang dengan apa yang dia yakinkan. Setuju tuan-puan? Atau apa yang kita yakin? Sebab itu sangat penting untuk melihat apa yang generasi muda hari ini yakin. Apa yang anak-anak kita yakin. Ya, kena tanya. Contoh, ustazah pergi dengan program-program remaja, termasuk anak-anak kita kat universiti. Okey, keluarkan buku, keluarkan kertas. Ustazah cuma minta mereka tuliskan 10 perkara yang mereka yakin dalam hidup, dan mereka akan berjuang atas apa yang mereka yakinkan. Tulis 10. Minta maaf cakap tuan-puan, sebahagian besar tak faham pun saya cakap apa. Yakin apa ustazah? Nak tulis apa ni? Nak tulis apa? Ya Allah ya Tuhan, saya rasa senang dah tu. Ya, saya kata tulis 10 perkara yang kamu yakin dalam hidup. Yakin apa? Ya, terpaksa bagi contoh. Lepas tu masa-masa meniru pula contoh tu. Padahal tu contoh. Saya kata okey, cuba tulis nak macam ni. Contoh,
kita yakin selama mana kita melakukan yang terbaik pada ibu bapa kita, maka hidup kita akan dicucuri rahmat dan keberkatan daripada Allah. Itu contoh apa yang kita yakin. Tulis. Oh yang tu ke? Dia kata dia pun tulis nombor 1. Nombor 2 dah tak ada idea. Ada contoh lain tak Ustazah? Ya Allah, tenatnya. Ni cakap ni cerita benar tuan-puan. Sampai saya kata, ya Allah, macam mana kalian hidup? Kalian nak hidup untuk apa? Tak ada benda yang mengisi kat dalam jiwa. Ini akidah, keyakinan. Kadang-kadang keadaan ni kosong. Bila kosong, yang mengambil tempat adalah ideologi tadi. Sudahnya ideologi itu akan bentuk apa? Cara berfikir, cara pandang, cara bertindak, semua ditentukan oleh kat dalam. Bila yang masuk adalah materialistik tadi, materialisme tadi, ideologi kebendaan, tengok sanggup bersusah payah untuk benda, tapi tidak sanggup bersusah payah untuk mencari pandangan Allah. Jauh nanti tuan-puan dibawa jauh oleh ideologi-ideologi yang sedemikian. Ada ideologi namanya humanism. Apa dia humanism? Tengok perkataan human pun tahu tuan-puan maknanya apa? Pokok asas fokusnya adalah manusia. Seakan-akannya kita datang daripada manusia untuk manusia kerana manusia dan akan kembali kepada manusia. Kenapa? Ideologi ini bertuhankan kehebatan manusia. Manusia ni hebat. Manusia ni boleh jadi saintis. Manusia ni akalnya hebat. Tapi semua kehebatan tak sampai membawa untuk memahami konsep La ilaha illallah, sebatas manusia. Maka sesama manusia akan sanjung sesama dia, kagum sesama dia, hebat dan pencapaian manusia, jadi saintis yang terkemuka, jadi teknokrat yang berjaya, tapi sayang tak sampai mengenal Allah Azza wa Jalla. Ideologi apa? Humanism. Senternya adalah manusia. Ini tuan-puan sekalian, kita kena ambil tahu dan kena faham. Kenapa? Sebab manusia akan menghabiskan usianya untuk apa yang dia yakin. Kenapa tuan-puan sanggup pagi datang kuliah Zuhur lagi, kuliah apa lagi ada? Kuliah bahasa ada. Kuliah rajin, cari ilmu. Agak-agak yang menyebabkan kita rajin tu apa? Pasti ada sesuatu yang tertanam dekat hati kita, takkan sepanjang masa jawapan kita sebenarnya bukan nak datang pun Ustazah, jiran yang ajar. Lama-lama tak datang juga, dia takkan jadi istiqomah kalau semata-mata jiran yang ajak kan. Nanti kita akan cari excuse macam-macam. Tapi kerana keyakinan. Kata Syekh Imam Hasan Al-Banna, al-hayatu aqidatun wa jihadun. Setiap orang itu ada keyakinan dalam jiwa dia dan dia akan berjuang atas keyakinan itu. Ustaz teringat nak sebut satu perkara tuan-puan. Wallahu a'lam lah nak disesuaikan dengan tajuk ni macam mana. Tapi saya cakap pasal keyakinan Yang malam tadi tu Ustaz forum pasal keluarga kan. Jadi ada sifat, ada sikap yang ada pada seorang ketua keluarga yang selepas 20 tahun, 30 tahun dia akan memberikan impak yang sangat besar dalam diri isteri, orang rumah tu sendiri. Contoh dia apa? Kalau seorang suami itu faham dan dia ada keyakinan bahawa tanggungjawab menjaga rumah tangga, ikat rumah tangga jangan diburaikan dengan perkataan talak. Sebab dia ambil isteri dengan kalimah Allah kan, jadi halal semua yang sebelum ni haram. Besarnya. Tengok sebelum ni haram, tak boleh pegang, tak boleh tengok, tak boleh dedak aurat. Tapi dengan akadul zawaj tadi, dengan nikah tadi, dengan rukun dia apa semua tu halal. Habis jadi terbalik semua. Tapi Allah bagi pada lelaki-lelaki tu amanah. Kamu pegang amanah. Apa dia? Amanah jaga rumah tangga ni. Jangan mudah-mudah terburai dia. Jangan mudah-mudah lerai.
Sebab apa? Untuk kamu kaum lelaki, ini nak tanam ni dalam kita punya keyakinan. Apa dia? Perkataan ni kena jaga dengan penuh amanah. Kamu ada akal, kamu ada hati, kamu dibekalkan iman, kamu dibekalkan takwa. Jangan keluarkan perkataan ini bertuhankan kepada nafsu. Jangan keluarkan perkataan ini tanpa kamu meletakkan takwa kepada Allah di atas sebelum mendahului, sebelum kamu buat keputusan.